الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam yang penuh bahagia ini, malam yang cuacanya cantik, untuk sama-sama menadah ilmu daripada Tuan Guru kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Yang saya muliakan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang sama-sama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau dan keluarga atas kesudian untuk datang menziarahi kita semua di Perth dan datang ke Dewan Malaysia di Perth ini. Dan juga yang saya hormati Abang Zack kita, mana Abang Zack kita ada? Abang Zack kita, Presiden Muswa, komiti-komiti Muswa, organizer pada hari ini, Habib Dr. Muhammad bin Yahya, Presiden Manawa. Terima kasih atas kehadiran hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah pada malam ini bertepatan juga dengan awal-awal Muharram. Hari ini pada 2 Muharram kita dapat berhimpun pada hari ini untuk sama-sama mengambil manfaat dan ilmu daripada Datuk Zulkifli Al-Bakri. Satu pengumuman sebelum kita mulakan ceramah kita, program kita pada malam ini. Siapa-siapa yang ada smartphone, semua ada smartphone rasanya kan. Pertama sekali kita silentkanlah. Keduanya dah ambil keluar nak silent dengan tu, cepat-cepat pergi App Store dan Play Store, download Al-Inarah. Al-Inarah ni app Datuk yang mana Datuk Seri telah menulis banyak e-book, mufti yang paling prolific dari Malaysia. Masya Allah, dalam, saya pun tak tahu macam mana, dalam waktu sengga masa yang terhad yang beliau ada, beliau telah menulis lebih daripada 300 buah buku. Dan dalam Al-Inarah itu ada lebih daripada 9,200 jawapan-jawapan soal jawab agama. Jadi setelah kita download, kalau sempat sekarang, kalau tidak lepas ni, langganlah. Tak banyak pun, dia RM100, $30 sahaja. Kalau untuk duit orang Australia ni, 2 nasi lemak pun tak lepas lagi. Jadi langganlah untuk manfaat kita bersama. Banyak persoalan-persoalan yang mana kita nak tanya dah dijawab oleh Datuk dalam app Al-Inarah. Sempena tahun baru dan Ma'al Hijrah ni, sebelum kita mulakan ceramah kita, untuk memeriahkan sikit suasana, saya jemput Abang Faizal kita, Tuan Faizal Nik, untuk bernasyid sikit. Dia ni penyanyi, munsyid, nasyid sempena Hijrah. Saya persilakan dengan segala hormatnya. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Fasalamullah alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Fasalamullah alal hadi والكون يردد آمين. راحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. راحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يحميه
وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق طوى فيه بنت الصديق طوى فيه الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط بهم وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام هيبة من نور الإسلام هيبة الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين بروح سنحمي المختار ونقاتل عنه كفارا بروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار عهدا لله نبايعه عهدا لله نبايعه جندا لله وانصارا جندا لله وانصارا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين. Terima kasih kepada Tuan Faizal. Saya tukang gendang impromptu je, dia yang nasyidnya. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk menyampaikan kuliahnya, peringatan buat kita insya-Allah. Selepas tazkirah daripada Datuk Seri, kita akan buka kepada soal jawab daripada hadirin dan hadirat sekalian. Dengan segala hormatnya, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul Fadilah, pengurusi majlis yang berusaha, tuan rumah Malaysian Hall pada malam ni, serta barisan jawatan kuasanya, tak lupa orang-orang besar, datuk-datuk, datin-datin, juga Presiden Maswa dan lain-lain lagi. Begitu juga doktor, orang-orang yang bekerja di sini, diaspora, anak-anak, cucu-cucu,
rakan-rakan, pelajar-pelajar dan seluruh masyarakat di sini. Pertama dan selamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Dan saya sekadar menyebut kisah berkenaan dengan hijrah Nabi yang kita sudah tahu dan hafaz sejak kecil lagi. Peristiwa ini satu peristiwa yang pelik. Peristiwa ini memberi makna yang luar biasa. Ramai di kalangan kita menganggap kebijaksanaan Nabi dalam berlepas serta berstrategi dari gangguan dan tipu helah orang-orang kafir Quraisy bagi menangkap dan memenjarakan Nabi. Sebaliknya Nabi terlepas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, dan Allah sebaik-baik yang merancang. Persoalan itu memang luar biasa kebijaksanaan yang boleh kita ambil, di mana Islam mesti berstrategi dalam hidup. Tanpa strategi, kita mungkin rebah dan kita mungkin tidak berjaya untuk menggapai cita-cita. Poin yang kedua yang saya ringkaskan lagi ialah bila mana Nabi sampai di Madinatul Munawwarah di Quba, Nabi berada di situ dalam banyak riwayat yang masyhur 3 hari. Ada kata lebih daripada itu. Nabi sampai pada hari Isnin, Nabi masuk ke kota Madinah pada hari Jumaat. Apa yang menarik, kenapa Nabi berada di Quba? Quba ni salah satu maknanya tempat tinggi. Kawasan itu di Madinah dipanggil Awali. Awali ni maknanya plural daripada kalimah aliyah yang memberi makna tanah tinggi. Tanah tinggi ini sudah menjadi kebiasaan manusia yang hebat-hebat. Dia suka duduk tempat tanah tinggi. Kalau di Malaysia, Kuala Lumpur, Damansara, ada height tu okey semua. Nak ceritanya memang di situ menunjukkan orang panggil tafaul. Seolah-olah bila kita kuasa di tanah tinggi, kita akan menguasai. Itu Quba dan Muqaddimah. Keduanya, bila Nabi berada di Quba, maksud di situ bukan Nabi kata orang macam kita, mari sini berehat tidur, tak. Nabi merancang. Maksudnya apa yang Nabi buat, sejumlah cerdik pandai tak mampu buat. Saya tak kata seorang, sejumlah cerdik pandai tak mampu buat. Saya terbabit dalam parlimen walaupun seketika. Saya tengok nak jatuh satu akta, popak gaduh gini, tak selesai. Kalau selesai pun tak masuk. Kalau masuk pun kena ubah. Selepas 15 tahun, 10 tahun tak sesuai, tak valid. Tapi pelik dan ajaib Nabi, dia boleh susung satu masyarakat, satu negara, satu suasana, semuanya the best. Bukan baik, the best. Maksud saya, piagam yang Nabi bina di kota suci Madinatul Munawwarah dipanggil Mitsaq Madinah, sampai sekarang tak boleh dicabar oleh mana-mana negara, bahkan PBB tak mampu. Sifatnya keadilan yang mutlak, kesaksamaan, kebijaksanaan, wisdom, rasa ukhuwah pada tahap puncak dan tinggi. Siapa sekarang tak mampu. Satu, orang lain nak bina satu perlembagaan tu, satu akta tu bincang gini, cari pakar ni, kadang-kadang tak selesai. Ini Rasulullah. Sebab itu Rasulullah ni dia bukan cerdik, dia lebih cerdik daripada orang cerdik.
Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ilmu dia direct daripada Tuhan. Kita ni mikir lu munasabah ke tak, okey ke tak. Kadang-kadang kita kata okey, orang lain kata tak okey. Itu satu. Kedua, Nabi dia tengok suasana masyarakat yang mencabar. Satu tempat kecil, datang sejumlah hijrah muhajirin, dia akan ada krisis makanan, minuman, tempat tinggal. Macam mana nak selesai? Nabi boleh selesai dalam masa yang amat-amat pantas dengan harmoni. Dan ini tak berlaku di mana-mana. Saya pernah tengok pelarian dahsyat, tuan-tuan. Sebotol air ni boleh jadi perang, berebut, bunuh nak dapat. Kalau kita pergi kamp pelarian, dahsyat, tuan-tuan. Tapi Nabi boleh selesai. Ini luar biasa. Dan Nabi boleh menukar masyarakat yang dalam keadaan naif hanya ambil masa 6 tahun. Masuk 7 tahun, masyarakat yang ada dalam keadaan naif keberhutangan akhirnya menjadi antara yang kaya raya. Terutamanya selepas selesai perang Tabuk, pembukaan Khaybar. Allah, luar biasa. Cerdik. Ketiga, kalau kita tengok, kalau kita nak tahu orang yang paling hebat, kita akan tengok bangsa Yahudi. Yahudi duduk Madinah ni, tiga-tiga hebat belaka. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Qainuqa ni dia pandai. Setiap rumah ada senjata masing-masing. Kerjanya tempur besi. Tahu, dalam bahasa orang Kelantan, Terengganu, orang gedebe, orang samsing, orang yang gagah. Tapi tuan-tuan tahu, dengan Rasulullah semuanya kalah. Semua kalah. Mereka cerdik, tapi Rasulullah lagi cerdik. Kita zaman sekarang berapa lama? Sampai sekarang tak selesai. Lain Rasulullah ini. Hebat luar biasa. Apa yang berlaku kita tengok. Sistem ekonomi yang porak-peranda. Dasar kapitalis, dasar ribawi, dasar penindasan. Kalau baca Ka'ab ibn Al-Ashraf yang terkenal dengan ejekan dan hinaan kepada Nabi, akhirnya Nabi kata, man li Ka'ab, seorang anak muda bernama Muhammad ibn Maslamah kata, hamba ya Rasulullah, saya. Rasulullah doa dan dia boleh selesaikan, settle masalah tersebut. Nabi berada di kota Madinah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang Nabi persaudarakan dengan Sa'd ibn Ar-Rabi'. Sa'd ibn Ar-Rabi' ni kaya. Kata kepada Abdurrahman bin Auf, aku ada 2 bini, mu pilih hak mana nak, aku cerai, mu ambil seorang. Aku ada harta banyak, kita bagi 2, mu ambil separuh, aku ambil separuh. Jawab Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah rahmat dan berkat keluarga kamu dan juga kepada harta kamu. Tak payah. Beri aku segantang kurma, duluni ala suq, tunjuk aku pasar. Dan Allah jadi akhirnya, kalau dia hidup zaman sekarang, dia bertaraf bilioner. Tengok, pasar yang bersifat ribawi bertukar kepada Islami. Dihapuskan sistem riba. Siapa sifu? Murabbi, muallim agung Rasulullah. Arab terkenal dengan bergaduh. Perang sama sendiri kerana unta masuk tanah orang tu, perang 200 tahun.
sebagaimana perang Ghabra dan Dassas. Dalam keadaan porak-peranda, Nabi satukan namanya Ansar, namanya Muhajirin, namanya Muslim. Tuan-tuan, Nabi selesaikan isu itu, akhirnya mereka menjadi kuat sampai ukhuwah mereka, ukhuwatul iman, mengatasi adik-beradik, sayang kerana iman kepada Allah. Dan perkara ini luar biasa, tak pernah berlaku dalam sejarah. Keluarga huru-hara, Nabi ajar keluarga yang terbaik. Nabi kata, Nabi offer semua, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku nak bagi tahu kepada kamu indikator orang yang paling terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, yakni Rasulullah lah, bukan saya, aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga aku. Siapa berani declare begitu? Siapa, tuan-tuan? Itu menandakan Nabi bina satu keluarga yang cukup harmoni. Tahap kebahagiaan, ketenangan pada puncak, pada terbaik. Jadi poin yang saya nak nyatakan bahawa hijrah ni, dia bukan sekadar pindah daripada Mekah ke Madinah, tak. Cerita pindah banyak kita dengar. Cerita kita daripada Malaysia mari ke sini, alhamdulillah, saya tengok kehidupan yang cukup baik, mungkin lebih baik, mungkin, saya tak kata semua baik, tapi mungkin lebih baik. Tetapi kalau kita tengok Nabi, dia hijrah, kalau kita kira dalam nas Quran, hadis, tempat yang paling afdal di muka bumi adalah di Mekah. Kecuali mazhab Maliki, Malik kata Madinah. Imam Syafi'i sendiri kata Mekah. Jumhur ulama kata Mekah. Tetapi Nabi bina di Madinah. Ini penting kita. Human capital, insaniyah, modal manusia. Nabi bina Madinah menjadi seunggul bumi. Kenapa? Kerana bukan tempat, tapi orang yang menguasai tempat. Sebab itu Nabi declare, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurung aku, dan kemudian selepas itu, kemudian selepas itu. Aku di situ bukan makna kurung aku hak duduk di Amerika ke, di Asia ke, di China ke, di Parsi, tak, Madinah lah. Tengok Nabi bina. Jadi kita tengok, bila kita berada di mana-mana kawasan, seumpama di sini, kita kena fikir macam mana kita nak bina tempat kita ini biar environment yang baik. Yang ini penting, tuan-tuan. Kerana anak-anak yang dibina dalam environment yang baik, anak-anak itu akan jadi baik. Anak-anak itu akan jadi baik. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang tumbuh dalam keadaan itu, tua pun dia akan jadi keadaan macam tu. Jadi di sinilah bila kita sebut hijrah, dia bukan satu makna. Dia ada satu tanggungjawab yang besar, dan Nabi selesaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang paling bahagia di muka bumi ni adalah para sahabat. Ini pahaman saya lah, walaupun kita kata saya bahagia ke pandai lah kita nak kata, tapi itu keadaan. Kenapa? Kerana Nabi membahagiakan mereka. Dalam zikir kita, ataupun dalam madah, ataupun dalam selawat kita, dalam tala'al badru alaina kita ada sebut marra'a wajhaka yas'a. Siapa yang tengok wajahmu hai Muhammad, dia rasa bahagia. Bukan macam tengok saya ni menyampah bila nak berhentinya. Tak lama, insya-Allah sekejap je.
Tapi Nabi ni orang tengok dia, orang rasa bahagia. Dan ini berlaku di kalangan para sahabat semua. Sebab itu bila kita kaji bab Nabi Muhammad ni pelik, tuan-tuan. Bila kita kaji saya buat satu buku tajuknya Garis Masa Hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terpana tengok. Rupa-rupanya bila kita tengok saksiyah dan zat Nabi ni pelik. Contoh, Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni kisah menarik. Di mana Nabi masa hijrah, Nabi singgah rumah dia. Rumah dia bukan rumah, khemah. Sebab dia ni duk ikut tok lelaki dia, duk pindah sebab duk pelera kambing. Masa tu dia tak ada tanah siapa. Jadi dia akan pindah. Dan Nabi ni perangai tak cakap. Bila Nabi datang, Nabi diam. Yang cakapnya Abu Bakar. Abu Bakar je. Abu Bakar dengan Nabi ni tua Nabi 2 tahun. Tapi Abu Bakar tu dianggap syaikhun yu'raf, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabul la yu'raf. Abu Bakar tu seolah-olah syekh yang dikenali tuanya, Nabi ni dikenali muda, orang tak kenal. Apa maksud dikenali? Maksudnya Abu Bakar ni nampak ubang pada rambut dia. Nabi tahu. Baik. Dan Ummu Ma'bad perhati je kat Rasulullah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Bila suami dia pulang, suami dia bawa, dia cerita kat suami dia, dia kata, "Kanda, Amba tengok ada seorang tadi pelik sangat, tak pernah tengok. Orangnya, ya Allah, hebat. Tinggi tak, rendah tak, sederhana, dada dengan perut dia sama." Dia bukan buncit lah Nabi ni. Orangnya diam banyak, tengok dari jauh nampak hebat, tengok lagi dekat lagi menawan. Orang yang kita tengok rasa haibatnya, diamnya, bila bercakap nampak kebijaksanaannya, seolah-olah keluar daripada patah bibirnya mutiara kata yang kita dapat manfaat. Sedap didengar. Dia ni pula, dia cerita bab Nabi. Dia cerita. Suami dia kata, "Ya Allah, aku rasa apa yang kamu cerita tu, itu hak orang kata Nabi di Mekah tu, aku rasa sebab dia duk lain, kampung sangat, bukan kampung lah, dia ni badui sikit." Tengok cerita, dia puji satu persatu. Tu kali pertama tengok tu, jatuh hati. Ini Nabi, tuan-tuan. Nabi ni dia lain daripada yang lain. Siapa ada rezeki pergi ke Mekah, tuan-tuan masuk di 2 tempat. Satu di Mekah, satu di Madinah. Dia panggil Ma'rad Rasulullah ataupun pameran Rasulullah. Pameran Rasulullah ni dia tidak macam kita buat ada janggut Nabi, ada rambut Nabi, ada tu kat Nabi. Tak. Yang dia buat ni dia gabung AI, dia gabung 3D, dia gabung dalam bentuk yang luar biasa. Kalau kita masuk setempat tu, kita duduk saja tempat tu, dia screen dia tu, kalau rumah Nabi tu kita rasa kita masuk dalam. Allah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, rumah Nabi semua, kalau rumah Nabi nak banding rumah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan rumah lagi kaya daripada rumah Nabi. Bila kita masuk, kita tengok, ya Allah, kata ini dia. Dan masa tunjuk masa perang, contohnya perang Badar tu, kalau kita pakar dia punya ni, kita tengok macam kuda tu nak terjah atas muka kita. Rasa tu dia mari tu macam real. Dan bila kita tengok tu, kita kata inilah Rasulullah yang luar biasa. Ceritanya A to Z. Tekan Khadijah, semua ada jawapan. Siapa dia Khadijah satu-satu. Tekan Hafsah, siapa? Tekan sahabat Nabi Sa'labah apa? Sa'labah Al-Khushani ke Sa'labah apa? Tekan pula Muaz bin Jabal, macam mana? Kru.
Tekan Suhaib Ar-Rumi satu persatu. Kisah ni, kita akan rasa kerdil. Sebab itu saya kata kalau kita duduk situ, kita kena duduk sehari, kita nulis. Panjang cerita. Rasulullah ni luar biasa. Sebab itu bila kita tengok hijrah ni, dia ada satu makna yang cukup besar. Maknanya, saudara-saudara sekalian, bacalah hijrah Nabi, tapi dia nak kepada kita perubahan. Sebagaimana Mekah tak setubu, tak boleh nak hidup Islam, dikekang masa tu. Bila dapat gelanggang wadah, dia buka dengan sebesar-besarnya. Madinah yang Nabi buat banyak perubahan. Hijrah ni maknanya perubahan. Nombor satu, apa dia berubah? Saya sebut secara ringkas sebab masa saya ambil 5 minit lagi. Nombor satu dia ubah, nombor satu sekali, kota Yasrib ditukar kota Madinah. Yasrib ni maknanya dalam bahasa mudah agak majal, sial, tak comel lah. Ditukar kepada Madinah. Madinah ni apa makna? Madinah ni makna 3-4 makna. Madinah dengan makna kota. Madinah dengan makna tamadun. Madinah dengan makna kemajuan. Madinah dengan makna agama. Madinah dengan makna orang itu akan menjadi orang yang siap siaga, yang boleh menerima perubahan. Satu. Apa lagi? Nabi tak suka asabiyah perkauman. Orang Aus, orang Khazraj, Nabi tukar Ansar, iaitu pakak-pakak bantu Rasulullah, agama Islam, orang Islam. Nabi tak lagi nama Bani Adi, Bani Bakar, Bani Khuza'ah, Bani Muttalib dan beberapa Bani. Nabi tukar orang-orang Mekah yang datang ke kota Madinah Muhajirin, iaitu orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Nama Nabi tak nak nama-nama, melainkan tafa'u yang tinggi. Nombor 3, apa Nabi buat? Nabi buat perlembagaan yang saya ulah dah tadi. Ini penting, dasar sebuah negara, tak cacat merbah. Nombor 4, apa yang Nabi buat? Nabi buat masjid. Sebab itu kalau orang ngaji di masjid, orang akan tengok Nabi datang ke masjid ke Madinah, ada berapa masjid Nabi bina? Banyak. Pertama, Masjid Quba. Selepas Masjid Quba, dia masuk hari Jumaat, 500 meter daripada Masjid Quba, masuk waktu semayang Jumaat, Nabi semayang. Sekarang orang panggil Masjid Jumaat. Nabi sampai kota Madinah. Bila masuk kat Madinah, Nabi bina masjid Nabi, Masjid Madinah. Masjid Madinah ni macam mana Nabi nak bina masjid? Nabi cari tempat. Bila Nabi pergi cari semua sekali, akhir sekali Nabi pilih satu tanah. Tanah tu bekas kubur lama. Tanah tu bekas tempat orang duk jemur buah kurma. Buah kurma ni kena jemur supaya tahan lama. Jadi tanah tu milik 2 orang anak yatim. Nabi kata, hamba nak tanah ni. Kedua anak yatim tu kata apa? Tak apa, tanah tu kita bagi. Nabi kata, tak, saminuni, perhargalah kepada aku. Maka diperhargakan dengan satu harga. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Abu Bakar dulu ambil duit dia, suruh bayar. Ada orang kata 10 dinar, ada kata 100 dinar. 1 dinar zaman Nabi, zaman kita sekarang ni, dapatan kajian kami menunjukkan lebih kurang dalam 2,000 lebih. 1 dinar sekarang ni lebih kurang dalam 2,000 lebih. Mahal dah. 1 gram sebelum saya mari sini dikatakan hampir RM500 dah. Sekarang di Malaysia mahal naik. Cuma baru ni bila berhenti perang jatuh sikit. Tapi harganya memuncak naik. Bayangkan
Sebab itu mereka kata, mana-mana orang sujud dalam masjid Nabi tidak sujud sekali melainkan pahala masuk dalam mizan hasanah Abu Bakar As-Siddiq. Itu hebat. Kenapa Nabi beria-ria nak bina masjid? Kata ulama ada 6. Masjid ni peranan dia ada 6. Ni dapatan berdasarkan istiqra' kajian. Pertama, tempat sembahyang lah. Kedua, tempat zikir dan baca Quran. Ketiga, tempat ilmu, belajar. Di situlah madrasah dan universiti Islam pertama. Keempat, di situ juga tempat syura parlimen. Kelima, di situ juga tempat untuk selesai kemeluk masalah ummah. Kelima, dia juga tempat untuk keputusan-keputusan besar. Begitu juga di situlah juga tempat takaful ummah. Apa makna takaful? Masalah susah, mari masjid. Duduk masjid. Ada riwayat kata setengah masa ada 70 orang duduk dalam masjid Nabi yang dipanggil Ahlus Suffah. Ada masa sampai 400 orang. Tapi mereka dibela dan dibela oleh Rasulullah SAW. Itulah luar biasanya. Jadi kalau kita tengok hijrah ni sebenarnya bukan kaling-kaling, tapi menuntut perubahan. Orang tidak boleh merubah kita, tapi kita yang boleh merubah diri kita. Sebab itu, marilah sama-sama kita ambil hijrah ni nak membuat satu perubahan total dalam hidup kita. Lebih dekat kepada Allah, lebih baik dengan agama Allah, lebih tenang hati kepada Allah. Kerana nak tak nak, kita juga kena hijrah daripada dunia kepada alam kubur. Maka di situlah kita nak tahu kita okey atau sebaliknya. Sebab itu persediaan ketika kita berada di dunia ini. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Mufid Al-Bakri atas peringatan yang sangat berguna kepada kita semua. Jazakallahu khairan katsira. InsyaAllah kita teruskan acara kita pada malam ini dengan program seterusnya, soal jawab. Jadi kita ada 2 cara untuk bersoal jawab. Yang pertama, kertas ni saja ke? Ini je? Oh, okey. So ada satu je lah cara untuk bersoal jawab, dengan bertanya secara langsung. Angkat tangan dan tanya, dan insya-Allah Irwan akan bawa mikrofon ke tuan-tuan dan puan-puan. Sementara kita menunggu soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan secara lisan, insya-Allah kita bacakan 2 soalan. Ada 2 soalan lagi. Satu-satulah kita baca untuk berikan masa untuk Datuk Seri menjawabnya daripada yang saya dapat di tangan saya ini. Soalan yang pertama ialah bagaimana kami di luar negara boleh berusaha menyatukan umat Rasulullah SAW di sini dengan menghadapi cabaran kepelbagaian mazhab dan fahaman di sini. Jadi macam mana kita nak menyatukan umat Rasulullah? Okey, saya ucap terima kasih. Alhamdulillah, dalam pengamatan saya secara sepintas lalu, saya amat seronok dan saya ucap jazakumullahu khairul jazak kerana peranan yang dimainkan oleh sahabat-sahabat kita ni banyak dan baik. Antara peranan yang paling baik adalah peranan dengan ada tempat dan markas, seperti di masjid, seperti di qaswa ataupun apa-apa tempat yang lain. Maka di situ kita kata peranan seperti itu penting. Termasuklah maswa apa ke, termasuklah bahagian kedoktoran yang semalam saya hadir itu, persatuan. Itu semua baik. Cuma bila kita buat ni, kita juga kalau boleh di kalangan sahabat-sahabat kita ada buat fikiran, sama-sama duduk bincang apa langkah-langkah seterusnya. Langkah-langkah seterusnya ialah kita cari titik-titik kesamaan. Jangan banyak bincang masalah
perkara yang boleh membawa kepada rasa tak puas hati. Sebab itu kalau kita baca Imam Ghazali kata dalam tauhid ambil umum, jangan mendetailkan sangat nanti pecah. Begitu juga kalau kita tengok dalam bidang fiqh dan seumpamanya, kerana sifatnya sebagai rahmah, dalam fatwa dan resolusi yang dikeluarkan oleh Mujamma' Fiqh Islami bertempat di Makkatul Mukarramah sejak 2 ke 30 tahun lepas, menyatakan bahawa kekhilafan dalam aliran mazhab fiqh merupakan satu sifat keanjalan Islam dan kebaikan Islam yang kita boleh tengok bahawa itulah sifat tasamuh atau toleransi Islam itu. Kenapa? Kadang-kadang pendapat yang kita kata sesuai mungkin di tempat kita tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, pendapat yang lain yang tidak sesuai rupa-rupanya itu sesuai berdasarkan kepada perubahan masa, zaman dan ketika. Ini dalam masalah hukum hakam yang bersifat mutaghayyirah, yang boleh menerima perubahan. Bukan hukum hakam yang bersifat sawabit, yang tetap. Macam riba haram, tak payahlah beri fatwa halal, tak bolehlah. Tetapi masalah seperti kunut ada ke tidak, tak ada masalah. Tempat ada kunut silakan. Tempat yang ni tak ada dalam mazhab Hanafi ke, Maliki ke, atau mungkin sebahagian orang lain, tak apa. Kerana sifat meraihkan inilah yang membawa kepada kebaikan. Imam Syafi'i yang memberi pandangan bahawa kunut ini sebagai satu hal sunat aba'ah yang dituntut, kalau tak buat kena sujud sahwi. Dia pergi ke Baghdad, dia tak baca kunut. Lalu orang tanya, adakah kamu tarajuk ataupun kamu telah bertukar fahaman kamu? Kata dia, tak, tapi aku meraihkan suasana setempat seperti itu. Jadi orang panggil benda tu tak payah kita duk gaduh sangat. Jadi keadaan macam itu bila kita belajar, kita boleh terima, maka kita akan rasa tenang. Kita tak akan rasa lagi orang ni salah, orang ni tak betul, tak. Kerana itu kalau kita baca dalam sejarah, kita tengok zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz berkata, aku amat suka para sahabat itu berkhilaf. Kalau tidak berkhilaf, nescaya akan menjadi sempit kepada ummah ini. Kerana adanya pahaman pendapat seperti ini, adanya pendapat seperti ini, adanya pendapat seperti ini, boleh jadi pendapat ini sesuai dalam satu waktu, dan boleh jadi dalam ketika tertentu pendapat ini paling sesuai. Jadi sifat seperti itu adalah amat-amat baik. Jadi yang paling baik kita mulakan dalam hidup kita dengan pembelajaran. Adanya diskus ilmu, adanya pembelajaran, kita akan tengok betapa cantik dan harmoninya Islam itu. Dan kita tengok betapa baiknya kita faham, oh ini rupa-rupanya. Kenapa Allah jadikan kepada kita supaya kita mikir? Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, anak muridnya Imam Ahmad, gurunya Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik adalah imam mazhab Maliki, Imam Ahmad imam mazhab Hambali, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani murid kanan kepada Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Tapi Imam Syafi'i puji semua. Kalau Malik dia kata apa? Kafa bimalikin hujjati yaumal qiyamah. Cukup bagi aku kata Malik ni menjadi hujah aku pada hari kiamat. Aku bangga kalau Allah tanya aku, bagaimana pendapat kamu? Aku kata Malik, sebab dia siqah, dia sayang kat tubuh dia. Kepada Imam Ahmad dia kata, tidak, aku tinggal kota Baghdad yang lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kepada Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani dia kata, aku jarang tengok orang gemuk ni cerdik luar biasa melainkan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, tok guru dia. Dan dia puji tok guru dia. Maknanya di situ tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba mari sebahagian daripada orang yang membina ta'assub
lalu menyatakan yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni salah, maka di situ keluar daripada cara dan adabul khilaf yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Bila mana orang bijak, orang alim, orang yang hebat ini berijtihad betul, dia dapat 2. Kalau dia tersilap pun dia dapat 1. Kenapa? Kerana kesungguhan ijtihad dia, belajar dia tetap diberi pahala. Jadi bila kita faham macam tu, kerja kita belajar. Saya banyak tengok bila hadir dalam majlis-majlis yang besar di kalangan para ulama sekolah Islam, saya nampak mereka tak ada masalah apa-apa, dan mereka ni boleh bersama, dan mereka boleh bertanya khabar, dan mereka saling meraihkan antara satu sama lain. Jadi perkara seperti ini patut kita juga kena faham. Yang paling penting, kita mencari seupaya mungkin ilmu demi ilmu demi ilmu, maka itulah yang dituntut dalam Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah khair katsiran Sri. Untuk soalan seterusnya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 soalan. Satu-satu je. Saya kadang-kadang lupa. Satu je. Satu dulu. Saya ingin bertanya dan mendapatkan pencerahan daripada doktor lah tentang isu hijrah daripada negara Islam ke negara bukan Islam. Jadi apakah alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam untuk seseorang Muslim berhijrah dari sebuah negara Islam ke negara bukan Islam? Okay. Kamilah. Masalah ini masalah dibahaskan oleh ulama, di mana hijrah ini disebut daripada negara yang tak baik kepada negara yang lebih baik, maka itu yang sepatutnya. Kemudian bila pecahan negara disebut kepada negara Islam dan bukan Islam, terutamanya pada abad ke-3, ke-4, ke-5 hijrah, ataupun pada kurun ke-4, ke-5, ke-6 hijrah, masa tu datangnya Imam Mawardi yang terkenal dengan kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan juga Imam Mawardi Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali, nama kitab pun sama. Hak yang pertama tadi mazhab Syafi'i, hak kedua mazhab Hambali. Begitu juga datangnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Begitu juga oleh ulama-ulama yang lain datang. Maka di sana dikategorikan negeri-negeri seperti itu. Timbul soalan, apakah boleh hijrah daripada negeri Muslim kepada non-Muslim? Masalah ini ada 2 pandangan ulama. Sebahagian menyatakan tak boleh, dengan syarat jika sekiranya dia tidak boleh mengamalkan agama dia. Dia tak boleh, dia tak ada ruang untuk mengamalkan agama dia, maka hukumnya tidak dibolehkan. Tetapi apa yang berlaku sekitar tahun 1940-an, 50-an, 60-an, 70-an, terutamanya di negara-negara Arab, apabila tekanan-tekanan yang dahsyat menyebabkan mereka hijrah ke negara-negara barat yang juga mempelopori hak-hak asasi dan juga demokrasi, maka disitulah kita tengok mereka berhijrah, dan mereka boleh mengembangkan ikutan anutan, dan mereka tidak disesa, tidak dihukum. Ketika itulah mereka menyatakan kalau itu berlaku maka dibolehkan. Cuma bila kita kata dibolehkan, mereka kena buat dawabit, ataupun mereka buat beberapa syarat-syarat. Syarat yang pertama, dia jangan larut dengan aliran-aliran kufur sampai dia pun jadi kufur, jadi mulhid, jadi etis. Waliyahzubillah. Ini berlaku sebahagian.
Maka kalau selamat daripada itu dan dia kena bataskan, kita duduk mana pun, yang ini kita kena pegang. Bahkan inilah jati diri Islam. Dan menariknya, apa yang berlaku yang kedua, mereka ni, dia ada istilah dia. Istilah kita nak baik dengan orang non-Muslim, baik tak apa, tak jadi masalah. Guru kita non-Muslim boleh, orang ni boleh, semua boleh. Tapi satu yang tak boleh. Apa dia tak boleh? Kita jatuh hati dengan rasa cinta dan sayang sangat kepada dia, sampai wal-iyazabillah keluar daripada mulut kita, kita kata apa? Munislah saja je tengok orang tu baik, aku sayang dia, aku baik ni. Yang ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Nas ilahi menyebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tak akan dapati kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia menumpah kasih sayang kepada yang menentang Allah dan Rasul. Yuwaduna ni daripada mawaddah. Yang ni tak boleh. Tapi dari segi hormat, beri hadiah, buat baik, bahkan itu dalam uslub dakwah, tak jadi masalah. Tapi bila kita ada macam tu, ini tak boleh. Kerana mawaddah dan mahabbah sebenarnya untuk Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Dan kamu tak akan beriman dengan sebenarnya sehingga kamu kasih pada saudara kamu sebagaimana kamu kasih pada diri kamu. Jadi yang ini masalah hati, yang ini kena jaga betul-betul. Kemudian seterusnya, saya duk melihat sejujurnya zaman mutaakhir ini, apabila kita berada di mana-mana muka bumi ini, kita junjung apa yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah. Kamu bawa, kamu sebarkan daripadaku walaupun satu ayat. Semasa saya jadi mufti wilayah dulu, saya dikunjungi ramai orang, NGO Muslim, NGO yang hebat, kadang-kadang daripada Amerika, daripada England. Ada nama-nama tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube ada. Soho lah, pandai dari segi good speaker corner, dia cakap ni memang menarik. Saya tanya dia satu soalan mudah. Saya kata, Syekh, macam mana kamu berjaya tarik orang kepada Islam? Dia kata, saya buat perkara yang amat simple. Apa dia? Saya pergi temu orang, saya kata, may our God bless you. Rupa-rupanya mereka ini kering, kontang dan gersang daripada doa. Bila dengar doa tu dia rasa lain. Tengok tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok, yang saya tengok lagi ekstrim, kalau dalam penjara-penjara teramat ramai yang akhirnya masuk Islam. Sebab dia tengok satu cerita yang paling saya tengok dahsyat. Cerita benar. Cerita ni bukanlah cerita kena cari banyak-banyak, tapi mudah ada dalam YouTube. Kisah seorang lelaki, nak kata off record lah tu, tapi saya tengok cerita dan cerita ni ada dalam tu. Seorang lelaki, orang lelaki Mauritania. Bukan Mauritania. Mauritania ni di Afrika, tempat kuat Islam. Entah macam mana dia terfitnah, dia teruji lebih kurang dalam 20 tahun lepas. Entah macam mana adalah orang-orang yang jenis ekstrim agama ni gitek ke dia apa, kena tangkap dia. Cara tangkapnya pelik. Datang daripada Amerika, datang ke ibu negara, daripada ibu negara tu datang pula ke negeri tu. Bila datang negeri tu, ada orang telefon dia. Dia ada keramaian dengan keluarga dia. Telefon. Dia rasa lain macam. Mak dia ni dia ada insting, seorang ibu lah, dia terasa air berat ni, dia kata. Dia pergi peluk mak dia, dia kata, tak apa mak, saya tak ada apa mak. Tak berapa lama datang tentera polis, angkat dia, bawa dalam kereta. Daripada kereta tu pindah naik kapal terbang ni,
Akhirnya letak di mana? Guantanamo. Allah saja yang tahu kena seksa dahsyat. Takdir Tuhan selepas 4 ke 5 tahun kemudian, sebab dia ada peguam, cek punya cek kosong, tak ada salah. Tapi kalau kita, kalau macam saya, mati dah lah, lunyai lah tubuh ni. Akhirnya dia dibebaskan. Tak kurang 5-6 tahun atau lebih. Memang dia tak ada buat, tak ada benda, dan dia tak ada hubungan apa. Tuan-tuan tahu, pelik dan ajaib, penyeksanya masuk Islam. Masuk Islam, pergi ziarah dia hadiah pula baju ni. Orang tanya, kenapa kau masuk Islam? Dia kata, aku tak tengok sabarnya dia, senyumnya dia, tak ada masalah. Walaupun aku ni, akhirnya aku kata dia ni mesti ada sesuatu. Maksud saya, tapi tak nak lah tubuh kita lunyai dah kena tu, tak pasal-pasal kena macam tu. Tapi nak ceritanya, kalau kita boleh bawa macam itu baik. Sebab Islam ni, orang masuk Islam zaman Nabi, akhlak Nabi mendahului daripada ceramah Nabi. Dan kita tengok pelik, ada orang tu masuk Islam, dia kaji tentang Nabi buang air kecil. Masuk Islam. Dalam Islam ni, cara adab, kita ada qada hajat macam mana, basuh macam mana, cara masuk Islam. Ada orang tu masuk Islam, dia tengok seorang lelaki tu pergi ke masjid setiap waktu. Ni orang cerita kat saya dan saya dengar. Kenapa masuk Islam? Dia kata, kami suruh seminggu sekali pun tak pergi ke tempat ibadat kami. Dia 5 kali boleh masuk Islam. Macam mana dia boleh komitmen, dia boleh iltizam, dia boleh, orang panggil istiqamah lah bahasa betulnya. Macam mana dia boleh? Jadi kita nak Islam ni, kalau kita boleh bawa macam itu, kesannya cukup besar. Tapi kita kena faham, dan Islam ni bukan ganas. Yang ganas tu kerana tak faham tentang Islam. Islam ni lembut. Islam ni makarim akhlak. Tuan-tuan tengok, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Riwayat yang masyhur di salihil akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak. Cuba baca. Sesungguhnya aku diutuskan. Aku tu siapa? Nabi Muhammad. Diutuskan untuk menyempurnakan. Apa makna menyempurnakan? Sempurna, nak menyempurnakan. Menyempurnakan pula makarim akhlak. Apa makna makarim akhlak? Maknanya akhlak mulia. Maksudnya begini, yang ni payah. Kalau saya pergi ceramah kat Banduang, baru ni pergi ceramah. Kita ceramah kat Banduang, tak masalah. Kita boleh kata dia gajah rimah, apa benda, perangai tak betul, gini-gini, sebut je. Saya ceramah baru ni, saya kata, orang isap dadah ni sebenarnya bodoh pada lembu. Kejut. Saya cakap betul, saya kata minta maaf, orang isap dadah ni bodoh pada lembu. Kata Allah, apa saya gitu. Kata lembu pun jalan tak uyah. Lembu pun tak buat kerja gitu. Yang kita ni akal yang mulia kita jatuh macam tu. Bijak ke macam tu? Saya sebut, kita ceramah dekat orang jahat, tempat orang akhlak rosak, sedar. Tapi kita nak ceramah depan orang akhlak lebih baik pada kita. Oh, susah. Syekh, kena bangun malam semayang. Kawan tu semayang lebih banyak dari kita. Syekh, jom kita sedekah, kita infak. Kawan tu sedekah berpuluh-puluh ringgit, beratus-ratus riak, beratus-ratus dolar sebulan. Kita $4 je. Betul ke cara macam tu? Syekh, puasa sunat. Kawan tu puasa sunat semua dah. Kita je tak berapa puasa sunat. Jadi sebab itu, bila Nabi diutuskan nak membetulkan akhlak-akhlak yang mulia, jadi Nabi menyempurnakan lagi. Macam mana? Contoh, perangai Arab, tuan-tuan. Arab ni ada 3 perangai baik dia. Arab jahiliah, Arab kafir, Arab zaman belum zaman Islam lah. Pertama, Arab zaman dulu, antaranya dia memuliakan tetamu.
Memuliakan tetamu. Memulia sungguh tetamu ni. Islam datang ajar lagi mulia daripada apa yang mereka ajar. Itu dia. Hak ni baik. Nabi datang terbaik. Ada orang datang ke rumah Nabi. Datang dari masjid. Ya Rasulullah, hamba lapar. Nabi pun tahu. Tanya bini-bini dia, ada makanan tak? Bini kata, ma ma'ana illal qalil minal ma. Kami tak ada apa satu. Yang ada hanyalah air, sikit air. Air sikit. Mana ada rumah kita? Rumah kita buka freezer kot jatuh. Oh, banyak orang. Banyak. Tak ada apa. Bila tak ada, Nabi offer pada sahabat, siapa boleh memuliakan tetamu aku ini? Sahabat seorang tu orang Ansar. Dia tu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Peliknya dia tak WhatsApp kat bini dia dulu. Kalau kita gak bukan laki cerai bini, bini cerai laki. Abang ni mari tak royak apa ni, tak ada orang main ngejuk ni, apa benda ni? Marah lalu. Tuan-tuan tahu, dia pun dia bawa piping tetamu ni. Ni cerita malam, tengah malam. Lepas mayang lah, mayang. Dia gitu, dia royak kat bini dia. Akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakanlah wahai isteriku tetamu Rasulullah ni. Bini dia pun panggil dia, Abbe, makanan kita sedikit. Ada cemok ni je. Anak kita tak makan lagi. Anak kita lapar. Kita pun tak makan lagi. Tuan-tuan tahu, tapi mereka wallahi tak akan bantah Rasulullah. Pakat laki bini ni kata gini, boleh tak saya, kata tok laki dia, akan menidurkan anak-anak buat cerita. Jadi awak delaykan masak. Biar maknanya macam tak masak-masak lagi, sedang kan masak dah. Jadi buat cerita-cerita anak dia tertidur semua. Jadi terlepas untuk beri makan anak. Makanan ni ada. Ni orang baik. Siapa sahabat kita, bukan sahabat lah. Dia akak dengan puyuk-puyuk sekaligus makanan. Maknanya tak tinggal sikit. Tengok makanan sikit ni, kata kawan ni ginilah, boleh tak kita dua orang duduk kat makanan tu, masa tu ada pelita ataupun lilin, bila dekat nak makan saya akan pergi dekat pelita tu, embuh, jadi mati, makan dalam gelap lah. Masa makan tu kita kata, oi payahlah nak cari colok ke, nak cari macam, nak cari ni, kita makan ikut rembulan cahaya bulan. Masa tu kita pakat, kita buat ulur tangan kita kat makanan, tapi kita tak makan. Kita buat seolah-olah kita ambil, kita makan. Itu namanya makan angin sebenarnya. Dia buat macam tu. Jadi laki bini ni pakat. Pakat ni buat macam tu. Tuan-tuan tahu, yang tetamu ni makan tak tinggal sikit habis. Lapar semua. Habis. Kalau kita kat tanya, dah awak makan tak lagi? Dah makan semua. Sudah tu terima kasih banyak, terima kasih, keluar. Maka tidurlah laki bini dan anak-anaknya dalam kelaparan. Bila dah lapar sangat ni, apa yang berlaku? Pagi esok tok laki ni kan lapar, dia mengawal. Dia pun pergi masjid nak sembahyang subuh. Tengok Nabi, tengok je muka dia. Dia tak ada nak cakap, tak ada nak syarah, Nabi senyum je. Nabi kata, dhahika rabbuka tilkal lailah bi fi'alikuma. Satu riwayat, ajiba rabbuka bi tilkal lailah bi fi'alikuma. Maksudnya, Tuhan kamu ketawa semalam atas perbuatan kamu laki bini berdua. Satu riwayat, Tuhan kamu kagum dengan tindakan kamu berdua semalam. Maka Allah turun ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka selalu isar. Isar ni martabat paling tinggi, korban keperluan diri semata-mata nak tolong orang. Ni isar. Isar ni tak ada dalam hak lain. Isar ni ada dalam Islam je.
Kita kalau ada makanan, makan kita dulu, lepas tu baru bagi orang lebih. Itu biasa. Ihsan ni bagi orang dulu. Hak ni orang Melayu kata, kera di hutan disusukan anak mati kelaparan. Tapi taklah sampai mati. Tapi nak ceritanya itu mana ihsan. Nabi puji, Allah puji. Dan Quran 7 petang langit yang kita nak baca sekarang, kisah orang tu ada. Hadis ni ada sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, itu nak digambarkan kepada kita, kalau kita boleh pamer macam tu, insya-Allah berjaya lah kita. Last soalan. Jadi kita tak boleh lah kata cukup dah last soalan kan. Okey, soalan yang terakhir buat malam ini. Banyak soalan ni tu. Banyak, tapi kadang-kadang orang suruh saya balik awal sikit kata. Saya pun kena balik awal juga sebab esok nak balik dah. Nanti sebab saya nak buat khulasah sikit. Boleh. Okey, soalan yang terakhir buat malam ni. Tadi Datuk ada menyebut bagaimana keluarbiasaan Nabi Muhammad SAW membahagiakan keluarga baginda. Boleh tak Datuk kupaskan dengan mungkin berikan beberapa contoh bagaimana Nabi Muhammad berbuat demikian untuk pedoman kami? Soalan sekali lagi. Tentang cara Nabi bahagiakan keluarga dia, untuk yang mungkin beberapa contoh cara Nabi bahagiakan keluarga dia untuk jadi pedoman untuk kami. Okey. Untuk soalan ini kita boleh tengok dalam Baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Rasulullah. Nombor 1. Sebagai contoh, Aisyah cerita. Aisyah kata dalam riwayat, ma'abata'a qat. Perangai Nabi, dia tidak pernah cela makanan. Kita tak package. Makanan ni tak sedap lah, makanan tu tak sedap, hak tukang akak pun kena, hak yang tukang masak pun kena, package. Satu. Nabi tak. Soal dia selera, dia tak selera. Dia selera, dia makan, tak selera, dia tak makan. Dia tak hina makanan. Tu perangai. Kedua, dia ni orang yang simple. Dia balik rumah Aisyah, dia tanya, Aisyah, hari ni ada makanan tak? Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Nabi kata kalau tak ada saya puasalah. Kalau kita tak apa, maki dulu bini, boleh sebako, lepas tu pergi kedah makan basa. Nabi tahu, kamu dah, jadi tak ada apa, dah tak ada, kita puasa. Ketiga, satu hari Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan tak? Aisyah kata ada roti sikit. Lauk. Macam saya makan tadi kan, kambing nem. Macam Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Dia kau tengok dapur, kok ada. Tengok ada apa tuan-tuan? Cuka bahasa Arab panggil khal. Nabi kata wari cuka. Dia wari cuka, Nabi ambil roti, Nabi cicah cuka, Nabi makan. Nabi kata nikmal idamul khal. Sebaik-baik hidangan adalah cuka. Tuan-tuan, balik daripada sini, pergi kedai beli roti, beli cuka. Ngadak cermin, cicah cuka makan, maki Ustaz Zul. Ajaran fatwa pelik. Dah cerita. Jadi maka dia nak marah macam mana? Tengok siapa tahap tu Nabi. Nabi ni tuan-tuan, apa yang berlaku, dia ni belum berlari dengan Aisyah. Belum berlari. Mana ada laki bini belum berlari? Dia belum berlari. Tempat biasanya kat Masjid Sibak. Sibak ni kalau kita pergi kat Masjid Nabi, kita duduk menghadap kiblat di sebelah kanan. Sekarang ni ujung je dekat dengan Masjid Umamah, dekat sangat je, tak jauh mana dah. Asalnya ada, sekarang ni roboh dah. Masa hamba belajar dulu ada lagi, iaitu tahun awal 90-an ada lagi. Lepas besar-besar ada dah sekarang. Nabi belum kali pertama Aisyah menang. Sebab Aisyah kata aku masa tu ialah umur Nabi hijrah, umur Aisyah 6 tahun, Nabi bersama umur dia 9 tahun di Madinah. Dah masa tu tuan-tuan bayangkan umur 10 lawan dengan umur dekat dengan 55 tahun, 58 tahun dah masa tu. Mana gagah? 50 dah.
kalau Nabi. Selepas beberapa tahun kemudian Aisyah makan comel besar dah, gemuk dah, boleh tahan dah. Umur mungkin 17-18 tahun, lumba sekali lagi. Maka kalau Aisyah, Nabi kata hak ni lawan dengan hak lepas kalau. Jadi seri ya, satu sama satu. Jadi tak berdeki ya. Taklah 2 kali kalau. Jadi kalau 2 kali menang bangga pun tak. Jadi seri sama satu. Tahu. Nabi tuan-tuan, dia duduk, Aisyah, Fatimah masuk. Fatimah ni lebih tua pada Aisyah. Fatimah ni lebih tua pada Aisyah. Fatimah masuk. Fatimah tu ada laki, ada anak-anak. Perangai Nabi bila Fatimah masuk, dia bangun. Dia bangun dan dia peluk. Walaupun rumah dekat. Kata orang nak peluk apa? Dia bini orang dah, dia mak orang dah, dia bukan lagi anak dara. Dia tak, dia hubungan yang rapat, mesra. Nabi ni dia boleh buat macam tu. Kita kat sekarang dah anak aku rasa dah menikah dah bini orang dah gini monggok dah, tak Nabi hubungan. Begitu juga Fatimah dengan Ali, dengan anak-anak dia. Tiba-tiba Nabi datang, dia bangun, dia pergi peluk Nabi, dia pimpin tangan Nabi, duduk dekat dia. Dia ada hubungan luar biasa, ikhlas yang amat sangat. Nabi dengan keluarga dia ni, kita tengok, sedap tengok apa maksud. Kadang-kadang Nabi dengan keluarga dia ni, dia ada special, terutamanya kalau dengan Khadijah. Khadijah ni luar biasa. Khadijah ni kalau dalam bahasa kita zaman sekarang ni, dalam bahasa kita lah mak dating lah. Dia ni bini lain tak kaya, Khadijah ni kaya. Business woman, memang kaya Khadijah. Dan dia akan pakai gelang, dia pakai rantai, dia pakai biasanya baju sutra hitam, comel Khadijah. Orang janguk, orang cantik, orang yang duit ada, bukan duit tak ada. Duit, orang kaya Khadijah. Tapi orang yang cukup baik. Baik yang pertama, apa Nabi nak buat je? Tak ada apa. Nabi nak pergi ke Gua Hira sebelum terima wahyu tu 6 bulan. Dia tak 3 hari 4 hari sekali baru balik. Datang pula Jibril mari, Nabi kata Zamilu ni kalau kita, bini kita kata apa? Bang, kau ni satu-satunya makhluk Allah pelik. Pergi tempat jin bertendang, apa benda kena rasa. Dan memang kena kata gitu pun. Sebab itu kata. Tapi Khadijah tak. Dia terus jawab, kalla la yukhzikallahu abada innaka la tasilur rahim wa tuqrid tuyu wa tu'inu ala nawaibil. Tidak kanda, tidak. Kanda orang yang baik, kanda tolong orang, kanda muliakan tetamu, kanda orang susah sikit bantu. Apa asal Tuhan seksa kanda? Tak. Tapi dia tahu bini sehebat mana pun nak beri reda kepada suami, suami ni mesti tak berapa nak kemas lah. Jadi dia heret pula pergi dekat dengan Warakah bin Naufal. Warakah ni ada 2 riwayat. Satu riwayat sepupu, ada kata anak pak saudara, ada kata begitulah, ada keluarga dengan Khadijah. Warakah tua dah masa tu. Warakah dengar dan dia pun tak berapa ni, dia kata ni namus. Namus ni maknanya gelaran kepada malaikat yang pernah datang kepada Nabi sebelum ni. Wallahi, kalau aku la imba'i baqitu, kalau aku masih hidup, la ansurannaka mu'assasa, aku akan tolong kamu dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi dia mati awal. Sebab itu ulama khilaf, adakah Warakah Islam atau tak? Sebahagian kata Islam, sebahagian kata tak. Kata setengah tu dia ni termasuk ahli fatrah. Baik, poinnya kita tengok Nabi dengan Khadijah. Khadijah mati. Tuan-tuan tahu ada beberapa peristiwa dalam Kitabul Wafa menceritakan. Wafa tu bukan kita mati. Wafa tu maknanya balas budi, sifat yang baik. Nabi ni dalam riwayat menyebut adik Khadijah pernah datang rumah Nabi.
Adik Khadijah ni muka dia macam ke Khadijah kau. Ni adik adalah sikit sama dengan kakak tu. Nabi kalau datang dia adik Khadijah, Nabi suka lah. Suka sangat. Seolah-olah dia teringat nostalgia dengan Khadijah. Satu hal yang lain pula, Nabi ni datang kawan Khadijah. Masa Khadijah hidup selalu datang. Dia pun kata, ya Rasulullah, saya ni hamba ni kawan Khadijah. Oh, Nabi sebut kawan Khadijah. Oh, Nabi suka lalu Nabi begini. Dan Nabi ni, kalau bini dia masak apa-apa, ada masa dia kata, wah masak banyak kuah. Lalu dia akan sebut letak. Ni kawan Khadijah, ni kawan Khadijah, ni kawan Khadijah. Dia bagi. Dia akan baik Khadijah. Nabi ni, satu hari selepas perang Badar, anak Nabi masa tu syariat boleh benar lagi, Islam kahwin dengan kafir tak ada masalah masa tu. Anak Nabi bernama Zainab nak tebuh suami dia. Suami dia tak masuk Islam, di perang Badar tapi kena tawan. Rantai. Dia pergi tebuh rantai kepada Rasulullah, kepada orang Islam sebab nak tebuh suami dia. Nabi tengok rantai tu, Nabi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal aku teringat rantai ni. Bila mana Zainab kahwin, Khadijah daripada leher dia, dia ambil rantai tu bagikan perempuan dia. Kata dia, tak apalah, bagi semua dia. Nak ceritanya bahawa Nabi dia ni keluarga dia baik yang amat sangat. Dan cerita dalam Baitul Rasul SAW ni luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Dia semayang anak kepada salah seorangnya, iaitu anak kepada Zainab. Yang tengah tu Umamah, tengah Nabi semayang, budak kecil, Nabi dukung Nabi semayang. Bila nak rokok, nak sujud, dia letak. Nabi tengah khutbah Jumaat, tengah khutbah, duduk atas mimbar. Tiba-tiba Hasan Husin masa tu kecil lagi sedang tak teh, maknanya jalan rebah jalan. Nabi turun ambil tak pikul sebagai aku tak tahan tengok. Nabi tengah semayang, tiba-tiba terlepas Hasan Husin ni. Hasan ni Allah jadi daripada kepala sampai ke pusat muka macam Nabi. Husin pula daripada bawah sampai ke ni muka ataupun tubuh macam Nabi. Dia bagi. Kami telah buat satu siapa yang serupa dengan Nabi. Ada ramai. Sama ada rupa parah, dan orang yang paling similar rupa dengan Nabi namanya Ja'far bin Abi Talib. Rupa akhlak dan rupa tingkah laku dan rupa tubuh badan. Sebab itu Nabi kata apa? Asbah takhalki wa khuluki. Wahai apa ni Ja'far, rupamu macam rupa aku dan akhlakmu macam akhlak aku. Tapi ada juga yang jenis rupa je macam Rasulullah. Macam contohnya Kusam. Kusam ni sama dia sepupu Nabi, Kusam bin Abbas radhiyallahu anhu. Kusam ni mati kat mana? Uzbek. Saya pergi ziarah kubur dia. Satu-satunya sahabat mati di Uzbekistan. Boleh kita tengok situ. Jadi banyak kisah. Jadi nak ceritanya Nabi ni itulah keadaan dia. Dengan keluarga dia baik semua. Dia dengan baik sangat. Dan keluarga dia pun memang itulah. Bila ditanya bab Rasulullah semua. Dan peliknya keluarga Nabi ni, isteri-isteri baginda, bila kita kajinya, innaha sawwamah qawwamah. Mereka ni, orang ni adalah orang yang kuat semaya, orang yang kuat puasa, orang yang banyak infak, orang yang banyak sedekah, orang yang baik. Itu semua isteri Nabi. Dan anak-anak Nabi pun kalau kita tengok dengan Nabi luar biasa. Aisyah, Fatimah ni perangai dia ni macam Nabi. Terutamanya kalau dia cakap memek muka dia macam Nabi. Dan Aisyah suka sangat perhati. Kalau cara Fatimah jalan, Aisyah kata inna misyataha kamisyati Rasulillah. Cara jalan dia tu macam jalan Nabi. Dia tak nak ikut, tak nak ajuk. Kadang-kadang tu dia cara tu. Ini orang panggil anak bapak, sungguhlah anak bapak. Dan dia bercakap keadaan baik. Jadi tuan-tuan,
Nak cerita bab Nabi rumah tangga dia memang banyak, dan kita boleh tengoklah dapatan kajian-kajian ilmiah yang dibuat bagaimana keadaan Nabi ini memang harmoni, dan dia bukan buat-buat, tapi itulah Rasul yang luar biasa yang para sahabat boleh jadikan contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya nak sebut beberapa perkara. Nombor satu sekali, kita bila sebut hijrah menandakan bahawa masa hidup kita ni makin lama makin pendek. Saat kita seronok begini, bayangkan kalau Allah panjangkan umur saya 20 tahun lagi saya datang ke sini, ramai dah tak ada. Saya sekarang kalau saya pergi di tempat-tempat saya ceramah, lama-lama tempat saya mengajar, ada tempat tu 15 tahun baru saya sampai balik, 10 tahun sampai balik. Kadang-kadang tu bila saya sampai tu saya kata apa, macam baru ni saya cerita, saya datang sini 40 tahun lepas saya cerita. Sekarang saya ceramah di satu tempat di Terengganu. Masa tu saya ikut ayah saya kata, ada tak laki hak hidup? Tak ada ustaz, mati belaka. 40 tahun tu hak umur masa tu umur 40-50 tahun. Dah kata 50 tahun, 40, 90, mana ada lagi zaman sekarang macam tu. Jadi benda-benda macam ni banyak berlaku. Jadi kita kena ambil masa ni. Nombor dua, saya juga harapkan majlis-majlis agama ilmu buatlah. Mari tok-tok guru yang baik, yang hebat bagi dia ceramah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan kita dapat ikut yang sebaik-baiknya dan kita jadikan panduan hidup. Nombor tiga, saya juga nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang menjadi pemudah cara dan bantu lawatan kami. Saya lawat sini tak ada kerana lain melainkan kerana nak sambung silaturahim, begitu juga nak kenal tempat. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, dan dapat kita tukar pelbagai idea yang baik, dan perkara ini memberi makna yang besar dalam hidup saya. Dan saya seronok, saya katakan kepada anda semua, saya sayang dan kasih kepada anda semua. Moga-moga hubungan kita ini membawa ke syurga, dan kita sama-sama di kalangan mutahabbina fillah, mereka yang kasih semata-mata kerana Allah, yang melayakkan kita menghuni syurganya. Dan akhir sekali, mohon maaf salah silap, terkasar bahasa dan sikap yang kami tunjukkan, itu menandakan kelemahan saya. Segala bantuan, segala pemudah cara, saya nak ucap jutaan terima kasih. Jazakumullahu khairul jazak. Dan saya harap tuan-tuan semua berjaya dalam hidup dan dapat ketenangan, kebahagiaan dan seterusnya, membawa kepada kebaikan dalam hidup tuan-tuan sekalian. Diberi kemudahan rezeki, harta, anak-anak yang berjaya, cucu-cucu yang berjaya, dan kita pun dalam keadaan meninggal dunia husnul khatimah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna bidin, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa atina wa ta'anna. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn wa la aqalla min zalik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa hujjati nikmatik wa jami'i sakhati. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzaa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wa waba'in wa dhiqin wa hammin wa fitnatin wa ghammin. Ya Allah, akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa ahdina wa ta'anna. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Terima kasih banyak kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar dan manfaat daripada nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk memeriahkan suasana majlis kita pada malam ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.